Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dikasihi Tuan Presiden Pembina Ustaz Ibrahim, Pengarah Mesyuarat Agung Tahunan Pembina, Yang Hormat Prof. Dr. Zainul, wakil-wakil NGO, bekas kawan-kawan dalam generasi awal penubuhan pembina yang ada di depan sini, sekarang dah menjawat pelbagai jawatan. Mungkin suara saya agak berbeza daripada yang sebelumnya kalau yang mengenali saya. Keadaan kesihatan yang kurang cemerlang, tapi sebab dia lebih menjantankan mungkin, saya rasa okey kot. Jadi kalau tak faham apa yang saya katakan tadi, bersabarlah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya berdiri di sini dijemput sebagai generasi awal yang terlibat dalam penubuhan pembina. Saya sendiri sebenarnya memohon untuk pakai baju ni. Baju ni, untuk makluman saudara-saudara, adalah baju generasi pertama yang menubuhkan pembina itu sendiri. Baju korporat pertama kita. Kenapa saudara-saudari? Sebab saya nak ada wavelength yang sama dengan saudara-saudari. Yang kita nak kongsi, yang kita nak katakan ini adalah perkongsian anak beranak, perkongsian adik-beradik. Cuma mungkin umur saya yang lebih banyak berbanding saudara-saudari, jadi dengar je lah. Melihat 10 tahun ini bukanlah suatu yang panjang bagi umur sebuah organisasi dakwah. 10 tahun ini adalah suatu yang singkat. Kalau nak dikatakan perkembangan suatu organisasi 10 tahun ini sendiri, kalau nak dibandingkan dengan, kalau perbandingan dengan pembesaran anak kecil, dia belum banyak benda yang dia boleh buat. Masih bergantung ibu dan anak untuk menguruskan dirinya sendiri. Tapi bagi sebuah organisasi dakwah yang baru ditubuhkan 10 tahun lepas, dan pada masa ini ada keahlian, saya dimaklumkan tidak kurang daripada 40,000 ahli. Dengan cawangan yang berpuluh cawangan di seluruh Malaysia, ini suatu yang membanggakan kami generasi pertama. Tahniah kepada saudara-saudari dan pemimpin-pemimpin yang ada pada masa ini. Dulu zaman saya, kami fokus kepada pembinaan generasi. Pada masa ini, ada dah kita masuk terlibat dengan pelajar secara langsung dengan masuk peliharaan kampus. Itu pencapaian-pencapaian baru yang tidak mudah untuk dicapai, melainkan kita ada organisasi yang betul-betul kuat. Walau bagaimanapun, kita tahu bahawa kejayaan ini bukanlah destinasi. Kejayaan ini sebenarnya hanya merupakan batu tangga, batu tanda yang kita lalui sepanjang perjalanan kita. Kalau hari ini kita ada 40,000 ahli, belum tentu 40,000 ahli itu dapat menampung keperluan kita untuk perubahan yang kita harapkan. Kalau kita boleh bayangkan, jumlah kemasukan pelajar di Indonesia sekitar 1.1 juta orang setahun. Lebih kurang 500 orang di IPTA dan 500 orang lagi di IPTS. Dengan jumlah itu, bilangan pembina sekarang lebih kurang 50,000, belum banyak yang dapat kita bantu pelajar-pelajar ini. Jadi yang apa saya nak katakan tadi, tahniah kepada saudara-saudari atas pencapaian yang ada pada hari ini. Tapi ingatlah, itu bukan destinasi kita. Ia sekadar batu tanda kita untuk mencapai perjalanan yang seterusnya. Ia akan menjadi buah mulut mungkin setahun, 2 tahun, bagus pembina ni dan sebagainya. Tapi untuk esok hari, dia dah jadi sejarah kita. Dan kita perlu cari sejarah baru untuk kita capai
tujuan kita yang sebenar. Jadi kalau kita kata harkah, mungkin dari Harakah Islamiah atau gerakan Islam, mungkin zaman kami generasi pertama dulu di peringkat memperkenalkan dakwah ini kepada masyarakat belia, khususnya pelajar-pelajar di kampus. Organisasi yang menekankan tentang tarbiyah, yang menekankan tentang pembentukan peribadi Muslim, yang menekankan tentang akademik yang cemerlang, yang mengambil keprihatinan tentang pembentukan kepimpinan dan sebagainya, itu telah diketahui oleh pelajar pada hari ini. Dan di hadapan kita ada tanggungjawab yang besar untuk mengajak keseluruhan lebih kurang 50,000 orang ini kepada tujuan sebenar kita berada di sini, iaitu untuk mengembalikan mereka kepada tujuan kehidupan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang paling besar yang perlu kita rasai, yang perlu dirasakan oleh pembina di peringkat pusat, di peringkat kawasan adalah kelangsungan dakwah itu sendiri. Jadi kalau kita boleh bayangkan, di depan kita, kalau di Malaysia dan di luar negara ni, banyak parti politik yang datang dan pergi, banyak NGO yang datang dan pergi. Kenapa? Sebab mereka datang dan pergi sebab tidak didukung oleh generasi yang benar-benar faham dalam menanggapi aspirasi penubuhan kewujudan mereka sendiri. Bila tokohnya dibunuh, bila tokohnya dipenjara, bila tokohnya telah tua, hilanglah generasi dakwah itu. Dan kita tak mahu ini berlaku kepada pembina. Harapan kita adalah supaya dakwah ini terus subur dan mekar dan mengesani dan memberi faedah kepada masyarakat secara keseluruhannya. Kita mungkin boleh bayangkan, kita imbau betapa hebatnya perjuangan Palestin. Kalau kita boleh ambil contoh, Israel cuba membunuh Syekh Yassin pada bulan Mac 2004. Dia berharap akan padamlah perjuangan Palestin. Tidak. Selepas itu dibunuh pula Dr. Abdul Aziz Rantisi. Dia menyangkakan dakwah ataupun kegiatan Hamas akan berhenti. Rupanya tidak. Kenapa? Dakwah tersebut, usaha tersebut dipimpin oleh generasi yang benar-benar faham akan tanggungjawab mereka dan memacu dakwah itu tanpa kira siapa yang memimpin mereka. Maksud saya, dakwah itu dipegang aspirasi keseluruhannya, dikongsi seluruhnya oleh ahli-ahli. Jadi ini penting supaya angka-angka ribu-ribu yang saya sebutkan tadi bermakna kepada dakwah kita. Kalau kita ingat, kita baca di Usrah kata-kata Saqib Arsalan, apalah gunanya kita menghimpun angka-angka kosong. Bila kalam ni boleh disebutkan, bila orang cuba mengusulkan kepada beliau, cara penyelesaian kepada kehilangan khalifah kita adalah kita himpunkan pemimpin-pemimpin Islam seluruh dunia ni, kita pilih di antara mereka ni siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Tapi Syekh Saqib Arsalan kata apa? Apalah gunanya kita himpunkan orang yang ramai ni yang kosong dari segi nilai peribadi Muslimnya, yang tak ada jati diri pun untuk mempertahankan daulah ini daripada musuh-musuhnya. Jadi saya rasa kita di peringkat pusat dan peringkat cawangan seharusnya, zaman generasi kami yang tua-tua ni dulu, antara satu kebimbangan kami adalah apa? Bila abang-abang nak grad ni pada tahun terakhir, tahun keempat atau tahun ketiga, masih tak ada lagi generasi yang mewarisi dakwah kita di kampus-kampus. Kita bimbang akan keputusan atau terputusnya generasi dakwah di kampus-kampus. Dan kita rasa berdosa kerana meninggalkan generasi yang tidak dapat mewarisi dakwah ini di kampus-kampus. Jadi saya rasa perkara ini perlu diambil perhatian, kerana kalau tidak, mungkin bilangan kita yang banyak itu tadi hanya ada pada number yang banyak kosong di belakang, tapi akhirnya tidak dapat
membawa makna pada dakwah kita di kampus. Cabaran yang kedua yang biasa dibincangkan bila kita sebut tentang dakwah kepada generasi muda ni, termasuklah mahasiswa dan orang belia dan sebagainya, dia yang disebut generasi Y. Saya ni adalah antara orang yang cukup percaya kepada pelbagai teori konspirasi ni lah. Dan saya membuat tuduhan bahawa teori generasi Y ni adalah juga sebahagian daripada teori konspirasi. Kenapa saudara-saudara saya tadi sembang dengan kawan-kawan di bilik atas tadi tentang dapatan terbaru tentang kolesterol. Kolesterol telah dikeluarkan daripada senarai penyebab kepada penyakit jantung. Kata seorang pakar dalam jabatan kardiologi di sebuah klinik di US ni yang ulas tentang isu tersebut, dia kata apa? Setelah beberapa dekad kita cuba beriman dengan kebahayaan kolesterol ni, pada hari ini kita diberitahu bahawa maklumat itu telah menunjukkan kita ke jalan yang salah, iaitu tiada kaitan secara langsung antara kolesterol dan juga penyakit jantung. Ini teori perubatan yang didapatkan. Jadi saya nak katakan betul kita menerima maklumat tersebut, tapi jangan kehidupan kita, pengurusan kita dipengaruhi secara seluruhnya oleh teori-teori tersebut. Khusus tentang generasi Y ni, yang saya bimbangkan begini. Bila saya baca satu artikel tentang generasi Y ni, ketika dibincangkan tentang teori bagaimana kita nak ajar anak-anak berbahasa Inggeris, teori pembelajaran bahasa. Dia kata apa? Dia kata generasi ni berbeza dengan generasi Y ni, berbeza sikit dengan generasi X. Generasi Y ni yang lahir pada tahun 80-an. Generasi X ni, kami ni, pakcik-pakcik ni yang lahir 60-an ni dituduh sebagai generasi baby boomers. Tak tahulah apa sebabnya. Dia kata generasi Y ni untuk belajar bahasa, mereka lebih suka belajar bahasa daripada rakan-rakan sebaya, daripada video. Dan mereka ini, karakter dia bukan boleh duduk dalam fokus dalam satu benda je. Dia suka multitasking. Kalau kita lihat sebentar lalu ni tidak begitu ada apa kena-mengena dengan isu yang saya nak bincangkan ni. Tapi cubalah kita bayangkan bahawa ini cara fikir yang kita tanamkan di kalangan penggerak kita dalam menguruskan adik-adik ni. Mereka ni boleh dipengaruhi dengan WhatsApp, mereka ni boleh dipengaruhi dengan telefon, dengan video dan sebagainya. Kelemahannya di situ adalah kita mengharapkan perubahan ini diurus dengan teknologi maklumat yang ada ni dan mereka mencapai result yang sama seperti sebelumnya. Dan ini adalah mustahil. Kenapa saudara-saudari? Kerana saya amat yakin dan amat percaya bahawa manusia ini mesti diuruskan secara manusia. Dia ada emosi, dia ada akal, dia perlu kepada sentuhan, dia perlu kepada kasih sayang, dia perlu kepada ukhuwah. Dan ini semua tidak boleh dijawab dengan SMS, dengan Facebook, dengan Telegram. Bila kita follow up adik-adik kita, kenapa akhi tak datang usrah? Bila dibaca, dia boleh datang dengan pelbagai connotation. Dia boleh datang dengan pelbagai intonasi. Kenapa tak datang usrah? Ayat dia sama je. Kawan tu tengah demam, seolah-olah dia baca macam nak muhasabah dia. Kenapa tak datang usrah? Padahal kalau kita telefon dia, dengar dia batuk, dengar dia sesama, ukhti atau akh ni sebenarnya tak sihat, sebab tu tak datang usrah. Jadi kita meraihkan kemanusiaan dia dalam menguruskan diri dia. Jadi poin saya nak kata apa? Poin saya nak kata bahawa betul di sana ada teori generasi Y yang mengatakan mereka ini adalah generasi yang lahir disebabkan oleh teknologi. Mereka ini ada kecenderungan bagian. Tapi percayalah bahawa manusia perlu diurus secara manusia. Organisasi perlu diurus secara organisasi.
perlu ada hubungan kemanusiaan, baru kita akan capai objektif kita dalam pengurusan dakwah ini. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Umar pesan kepada seorang sahabat yang cuba menjadikan sahabat yang lain saksi, dia kata, awak ni pernah bermusafir ke dengan dia? Awak pernah bermuamalat ke dengan dia? Awak ni pernah jadi jirannya ke? Dan bila dia kata semua tu tidak, sebenarnya awak tak layak menjadikan dia saksi kepada urusan awak. Jadi kalau kita nak jadikan sahabat-sahabat kita ni pendukung-pendukung kita, boleh ke sekadar SMS, Telegram dan sebagainya? Jawapannya mustahil. Jadi poin saya nak kata, ya, kita setuju dengan wujudan pelbagai generasi yang ada, tapi jangan terpengaruh dengan teori-teori sebegitu, sebab saya rasa ada agenda lain yang di sebalik itu yang kita perlu kaji dengan lebih mendalam. Yang seterusnya saya nak sebut tentang cabaran kita pada masa depan adalah kelahiran generasi yang sangat sistematik dan sangat objektif ni melahirkan kita yang bekerja KPI oriented. Kita ada biro politik, kita ada biro politik kampus, kita ada biro media, kita ada biro pembangunan sumber manusia, masing-masing ada biro masing-masing. Dan masing-masing cuba KPI masing-masing. Yang keahlian nak cari keahlian yang ramai. Yang sumber manusia nak bentuk dia daripada manusia biasa jadi manusia yang hebat. Tapi kegagalan kalau kita tak uruskan secara sebaik-baiknya adalah kita bekerja dalam silo. Dalam silo ni, kalau dalam penyelidikan sekarang ni, kita hanya bekerja dalam bidang kita masing-masing tanpa tengok penjiran sebelah apa yang dia sedang hadapi masalah. Adakah masalah dia akan menjejaskan pencapaian kita secara keseluruhan? Itu penting untuk kita ambil perhatian. Kita bimbang apa? KPI kita capai, KPI organisasi tidak tercapai. Jadi seringlah muhasabah bila kita nak ukur pencapaian kita masing-masing, bahawa pencapaian kita pada hari ini seharusnya memberi gambaran keseluruhan kepada pencapaian organisasi yang sepatutnya. Akhir sekali, celoteh saya adik-adik kepada adik-adik adalah, atau saudara-saudari adalah, kerja kita yang banyak ni, yang ada mungkin sebahagian daripada dosa tak cukup tidur dan sebagainya, nak menyelesaikan tugas-tugasan, menyediakan majlis pada pagi ini. Janganlah kita cepat berasa penat dengan tugas-tugasan ini. Istiqomahlah dengan tugas-tugasan ini, kerana sebenarnya apa yang kita buat pada hari ini tidak lebih daripada tujuan apa kita diciptakan. Kalau saya boleh umpamakan sebagai seorang pelajar di kampus, kita pergi kuliah tepat pada waktunya. Kita pergi kuliah 5 hari atau 6 hari seminggu. Kita menghantar tugasan atau assignment pada tempatnya. Pada saya, bukanlah pelajar yang baik. Pelajar itu memang tugas pelajar. Macam mana boleh kita kata pelajar yang baik? Unless pensyarah suruh hantar hari ni, semalam dia dah hantar. Itu bukan kalau kita kata, kenapa? Kerana saya tidak mahu kita cepat rasa puas dengan, takkanlah saya je kena buat kerja ni, orang lain tak buat pun. Sebab apa? Sebab kita akan dihisap atas diri kita masing-masing. Yang awak penat, yang awak sibuk ni sebenarnya untuk dia awak jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa kita nak gaduh orang lain tak buat, kita pula gaduh kita nak jadi macam orang lain tak buat? Itulah apa yang tugas kita dijadikan, iaitu kita jadi khilafah. Takkan khilafah duk fikir hanya nak cari nak balik buku kuliah kita, nak buat assignment. Tujuan dia apa? Untuk cari kerja yang hebat. Tujuan dia lepas cari kerja yang hebat, cari bini yang hebat, cari rumah yang hebat. Kalau itu je kerja kita, itu bukan kerja khilafah. Kalau nak mengurus makan, nak mengurus minum ni, saya nak bagi tahu saudara-saudari, saya ni profesional saya adalah doktor veterina. Saya adalah doktor haiwan. Jadi kerja orang cari makan untuk bini, jaga anak bini ni kerja sama standard je dengan haiwan sebenarnya. Ia bukan standard khalifah. Apa standard khalifah? Standard khalifah adalah memakmurkan dunia ni. Itu kerja yang binatang tak buat.
Betul ke? Kena cakap betul lah kan? Kalau tak, saya tak turun nanti. Dan yang keduanya, kita nak jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengajak adik-adik, saudara-saudari untuk kita imbau surah Al-A'raf ayat 179. Saya bacakan maksudnya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak daripada jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami ayat-ayat Allah, yang mempunyai mata tapi tidak mahu melihat kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Jadi maksudnya apa, adik-adik, saudara-saudari? Gunakanlah liman yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ini, panca indera yang Allah bagi ini, untuk kita kenal siapa sebenarnya pencipta kita, untuk kita buat apa yang pencipta kita suruh. Walaupun di sana ada orang lain yang cari excuse, biarkanlah mereka, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Kenapa? Kita tidak mahu dimasukkan dalam golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi, yang memenuhi neraka Jahannam. Nauzubillah min zalik. Saya kira sekadar itu celoteh saya pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kejayaan kepada saudara-saudari yang saya dengar ada pemilihan pada tahun ini. Saya harapkan sama ada pimpinan yang dipilih adalah generasi yang ada pada hari ini ataupun generasi baru. Saya ucapkan, saya doakan mudah-mudahan anda berjaya untuk memacu dakwah pembina dengan lebih segar dalam masyarakat kampus khususnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sabar dalam dakwah ini, insya-Allah. Jadi saya akhiri atau saya resmikan Masyarakat Agung tahunan yang ke-9 Persatuan Belia Islam Nasional dengan resminya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.